Assalamualaikum, salam sejahtera. Ini Awani Borneo bersama saya Syaf Syukri dan kita saksikan antara fokus utama untuk malam ini. Haji G setuju penubuhan jawatan kuasa Dwi Partisan, syaratnya semua mesti jujur. Acara antarabangsa bantu pemulihan sektor pelancongan Sarawak. Bertahan ketika pandemik, Fazah Kitchen gigih melebar sayap. Cadangan penubuhan jawatan kuasa Dwi Partisan bagi menangani kebanjiran pendatang asing tanpa izin parti mendapat reaksi positif Datuk Seri Haji G Noor. Ketua Menteri Sabah itu bagaimanapun mahu semua pihak yang bakal terlibat jujur dalam menyelesaikan masalah itu demi kepentingan jangka panjang. Saya akan bawa perkara ini untuk pertimbangan Kabinet Negeri. Namun prasyaratnya, semua pihak perlu jujur dan ikhlas untuk mencari solusi segera kepada isu ligasi ini. Dan bertindak demi kepentingan jangka panjang negeri. Pada masa yang sama, kita perlu bekerja rapat dengan kerajaan persekutuan untuk menangani isu-isu mendesak semasa yang melibatkan bebanan sara hidup rakyat. Beliau berkata demikian ketika merasmikan persidangan perwakilan Parti Bersatu Sabah PBS kali ke-36 dan ke-37 di Dewan Hakka Kota Kinabalu. Tambah Haji G kesedaran bahawa pembangunan di Sabah jauh ketinggalan tidak akan mengubah apa-apa tindakan efektif terutama dalam isu parti di negara itu. Kesedaran bahawa Sabah sudah jauh ketinggalan tidak akan membawa kita ke mana-mana sekiranya tidak diterjemahkan dengan keinsafan untuk melaksanakan perubahan. Ini termasuklah menangani isu-isu yang telah diwarisi sekian lama, sebagaimana beberapa perkara yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Panglima Presiden PBS sebentar tadi, termasuklah isu pendatang asing tanpa izin atau parti. Cadangan penubuhan jawatan kuasa Dwi Partisan berkenaan disuarakan Presiden Parti Bersatu Sabah PBS Datuk Seri Maximus Ongkili. Ia berperanan mendapatkan input dari semua parti politik di Sabah dalam menangani masalah kebanjiran parti di negeri itu. Kerajaan Sabah menerusi Kementerian Kewangan Negeri KKN akan mewujudkan sistem integrasi secara atas talian bersama Lembaga Minyak Sawit Malaysia MPOB bagi mencegah pemalsuan pengisytiharan cukai jualan. Menurut Menteri Kewangan 2 Sabah Datuk Seri Masidi Manjun, ia dibangunkan bagi mencegah pemalsuan pengisytiharan cukai jualan daripada terus berlaku. Ujarnya, kerajaan mengambil perhatian serius berikutan kes melibatkan aktiviti pemalsuan pengisytiharan cukai jualan oleh syarikat terlibat kepada KKN Sabah yang dilaporkan melalui sesi khidmat nasihat oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Negeri Sabah. Oleh itu, langkah-langkah seperti menambah baik proses penguatkuasaan dan kutipan akan dilakukan termasuk pindaan jika perlu ke atas undang-undang dan peraturan-peraturan bagi memastikan ketirisan tidak berlaku dan kepentingan kerajaan negeri terjaga. Selain itu, satu unit task force akan dibentuk melibatkan KKN Sabah, MPOB dan SPRM bagi mengutip semula cukai jualan sekiranya ada yang masih belum diisytiharkan kepada KKN Sabah. Tambahnya, KKN Sabah juga bersetuju memberikan tempoh moratorium bayaran balik cukai kepada syarikat terlibat. Mereka boleh memohon untuk taksiran semula sekiranya membuat pengisytiharan butiran yang tidak betul dan membayar cukai yang sebenar selepas taksiran dibuat pihak KKN Sabah. 9 kes maut, 14 kes hilang upaya kekal, 155 kes tidak hilang upaya kekal dan 266 kes penyakit serta keracunan pekerjaan. Itu statistik kes kecederaan pekerjaan di Sarawak setakat 30 Jun 2022. Bagi memastikan angka-angka ini dapat dikurangkan, Pengarah Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan KKP Sarawak, Dr. Nur Halim Hassan berharap kerjasama berterusan dari semua pihak bagi meningkatkan kesedaran keselamatan di tempat kerja. Maut adalah empat di sektor pengilangan, 3 di sektor pertanian dan perikanan, 1 masing-masing untuk
pengangkutan, penyimpanan dan komunikasi, dan satu lagi untuk perdagangan borong dan ownership. Itu yang melibatkan ke seluruh negeri Sarawak statistik. Beliau berkata demikian semasa sidang media selepas melancarkan Minggu Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Negara Auschwitz 2022 peringkat negeri Sarawak dan program Mega Toolbox di Brook Dockyard and Engineering Works Corporation Kuching pada Jumaat. Menerusi Auschwitz, kesedaran dalam kalangan ekosistem pekerjaan itu diperkasakan melalui aktiviti-aktiviti berteraskan Pelan Induk KKP 2021 hingga 2025 atau OSH MP25. Ia termasuk program verifikasi dan peningkatan aras KKP secara berperingkat untuk perusahaan kecil dan sederhana. Seorang lelaki maut selepas lori yang dipandunya bertembung sebuah lori tangki di Jalan Segama, Lahad Datu sekitar jam 5 pagi Jumaat. Muhammad Razik Ikwan, 19 tahun, disahkan maut di lokasi kejadian akibat kecederaan yang serius. Sementara pemandu lori tangki berusia 42 tahun yang parah dikejarkan ke Hospital Lahad Datu untuk rawatan lanjut. 7 pegawai dan anggota bersama jentera serta unit bantuan perkhidmatan kecemasan EMRS dikerah ke lokasi kejadian selepas menerima panggilan kecemasan pada jam 5.21 pagi. Mayat mangsa diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Sarawak merekodkan kehadiran hampir 1.5 juta pelancong domestik dan antarabangsa dalam tempoh 5 bulan pertama tahun ini. Ia peningkatan lebih 680% bersamaan lebih 430,000 pelancong berbanding tempoh sama tahun lalu, sekaligus menghampiri sasaran 1.2 juta pelancong sehingga akhir tahun ini. Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata peningkatan itu disumbang kejayaan penganjuran pelbagai acara pelancongan di negeri itu secara konsisten. I'm very confident of that because practically every month or every week we have got something on. The marathon, international marathon, the 2 international marathon, the Kuching Waterfront Jazz, the Kuching Festival, and all that. That will be able to pull in the numbers by December. God willing, we should be able to hit that 1.2 million. I'm quite confident. Yeah. And furthermore, by 1st of August, the border with Brunei will be open. Every week there is at least 4,000 from Brunei. Yeah. Tambah Abdul Karim, penganjuran festival di negeri itu juga disusun dengan teliti agar memenuhi permintaan penggiat seni selain sebagai platform mengembangkan industri seni tempatan. Beliau berkata demikian semasa melancarkan program pelancongan What About Kuching WAK 2022 di Waterfront Hotel Kuching pada Khamis. WAK 2022 akan dianjurkan sepanjang Oktober menyajikan pelbagai persembahan seni, muzik dan tarian dengan meraikan kesenian kebudayaan dan gaya hidup komuniti kreatif. Dalam perkembangan berkaitan, Muzium Maritim Sarawak dijangka siap April tahun depan. Dibangunkan di tapak Limbungan Brook, projek berkenaan ketika ini dalam proses kerja baik pulih limbungan termasuk hiasan dalamannya. 100 dan kita dijangka untuk menyiapkan bahagian bangunan dia hujung tahun ini. Tetapi kita ada masalah dari segi masa MCO dulu, ada masalah teknikal juga sebab ini museum ni dia kompleks, so dia buat preservation work, dia bukan buat bangunan baru. So memang kompleks, dia prosedur dia banyak. Kita kena ikutlah prosedur because kita berkaitan rapat dengan Jabatan Museum. Dia kadang-kadang kita tak boleh sebarang buat turunkan structure yang lama, kita nak buat conservation. Very unique project, this is totally different ball game lah to do. Tambahnya, pembinaan replika kapal Zahora yang menjadi tarikan utama muzium berkenaan sedang berjalan di Sibu. Ia dijangka siap pada November depan dan akan ditunda ke Kuching. Untuk rekod, projek bernilai RM40 juta itu adalah di bawah peruntukan Kementerian Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan. Skop projek adalah untuk mengiktiraf serta memelihara sejarah limbungan tersebut yang merupakan limbungan kapal tertua di Malaysia.
Bertapak di luar bandar bukan halangan untuk memasarkan produk ke luar negara. Itu pencapaian membanggakan usahawan dari Batang Air, Lubuk Antu yang berjaya membawa produk ikan tilapia dan madu kelulut keluaran mereka sehingga ke Singapura dan Thailand. Norina Bunyam mengusahakan ternakan madu kelulut dengan jenama Sharinah Brand. Dengan bimbingan dan tunjuk ajar Majlis Amanah Rakyat MARA sejak memulakan perniagaan ini pada 2017, produknya kini menembusi pasaran antarabangsa. Yang saya miliki sekarang ialah pensijilan halal. Produk saya telah keluar kepada Brunei Darussalam, kepada Singapura dan Kalimantan, Indonesia, Malaysia. Ya, di situ saya ingin mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada MARA yang telah sebagai agensi penaja dan juga agensi-agensi lain yang telah terlibat memberikan sokongan kepada Sharinah Brand sehingga hari ini 2022 Sharinah Brand dapat menjejaki kaki ke hingga tangga kejayaan. Bingak Anci yang mengusahakan ternakan ikan tilapia turut mengakui jualannya membuahkan hasil lumayan berbanding pendapatan semasa menjalankan aktiviti pertanian. Laban seminggu aku berjual 30 kilo seminggu, kadang-kadang 20 kilo, kadang 30 kilo baru. Tamaya gawai baru aku boleh cok. Mayu orang datai. Ni teh orang datai meli. Aku nak kalau nyual pergi pasar. Tang lama aku dah berjual, dah nupai ikan tu. Bisa ke penguntuang. Sementara itu, Timbalan Ketua Pengarah MARA, Datuk Zulfikri Osman berkata pihaknya akan terus membantu masyarakat Iban di Batang Air bagi mendapatkan pensijilan halal untuk pembangunan jenama dan memasarkan produk di pasaran yang berpotensi dan berpendapatan tinggi. Dengan adanya bantuan daripada MARA itu, kita membuat hubungan jaringan networking lah dengan pembeli-pembeli bukan dari Batang Air tapi distributornya asalnya daripada Sarawak dan termasuk juga mereka yang daripada luar negeri Sarawak lah. Akhirnya dapat dipasarkan ke luar negara lah seperti ke Singapura, ke Thailand dan sebagainya lah. Tidak ramai peniaga yang bernasib baik ketika era pandemik COVID-19. Ramai yang terpaksa gulung tikar dan ada juga yang bertahan dengan menukar strategi pemasaran seperti perniagaan Fazah Kitchen yang diusahakan usahawan muda ini. Ketika bergelut untuk pastikan perniagaannya bertahan, Dayang Nur Farahin Abang Muhammad Tahir mengambil risiko dengan mengubah cara berniaga. Pesannya, rebut apa sahaja peluang yang terhidang di depan mata dan jangan gentar mencuba perkara baru. Jadi, apabila kerajaan mula membuka peluang untuk peniaga, walau hanya tapau, kami orang rebut. Tapi kami orang tukar, kami orang cara jualan kami orang dengan online. Walaupun makanan, kami orang pola COD, kami orang terus hantar direct ke customer kat rumah. Ia adalah cara untuk kami orang mengekalkan bisnes lah supaya income tidak zero lah semasa PKP. Berkat usaha dan inisiatif bersama ahli keluarganya, usahawan berumur 28 tahun ini berjaya melebarkan sayap perniagaannya kepada 2 buah cawangan di Betong dan Seri Aman. Dengan geran MARA, keseluruhan operasi restoran Fazah Kitchen kini ke arah pendigitalan. Orang dapat pendigitalan. Okey, and rebranding kedai tu pun kami orang dapat POS system, macam sistem yang lebih automate yang pakai tape, and then sistem kedai kami orang saya dah ambil order manual. Okey, untuk QR code. And then untuk image pun itu adalah image terbaru hasil daripada geran MARA lah, yang kami orang totally ubah semua image Fazah Kitchen termasuk logo baru Fazah Kitchen. Menilai prestasi semasa, wanita ini enggan menoleh ke belakang. Sebaliknya, mahu terus melebarkan perniagaannya ke seluruh bumi Kenyalang. Kali terakhir diadakan pada Mac 2019, Arena Sukan Sarawak kembali disemarakkan dengan perlawanan Piala Liga Bola Sepak Zon Tengah 2022 yang berlangsung hingga Ogos ini. Edisi kali ini melibatkan 14 pasukan mewakili setiap kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak di Zon Tengah. Keputusan terkini akan dikongsikan dari semasa ke semasa menerusi Facebook rasmi Sarawak Central Zone Football. Pertandingan dijalankan secara home and away dengan hadiah ditawarkan bernilai RM30,000. Perlawanan seterusnya akan berlangsung pada Sabtu.
Bila dengan itu, sekian Awani Borneo untuk hari ini. Saya Syaf Syukri. Assalamualaikum dan salam hormat.